Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Dalam kita meneliti ataupun menganalisa bajet 2023 yang baru saja diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan, ada beberapa hal yang khusus untuk melihat isu berkaitan dengan perubahan iklim, berkaitan dengan alam sekitar dan juga apa yang kita sedang lalui sekarang. Tak semena-mena dah masuk bulan ketiga ni pun ada banjir lagi berlaku di Johor dan juga beberapa negeri. Kita mengharapkan mereka dapat bertahan dan semoga apa yang berlaku dapat memberikan keselesaan kepada mereka di tempat-tempat perlindungan ataupun pemindahan sementara. Begitu juga dari sudut alam sekitar, kerana kita tidak boleh meninggalkan bumi Malaysia yang begitu sejahtera ini kepada generasi yang akan datang dengan segala kerosakan alam sekitar yang kita lakukan. Pastinya inilah yang akan kita bincangkan, bagaimana fungsi jabatan-jabatan ataupun organisasi kerajaan yang melihat secara khusus berkaitan dengan alam sekitar, berkaitan dengan perubahan iklim dan juga sumber asli. Jadi saya amat bertuah pada malam ini, orangnya, pakarnya ada bersama dengan saya untuk mengetahui apakah yang sedang direncanakan oleh mereka. TS Samsul Bahar Muhammad Noor, Group CEO of MGTC ataupun dipanggil Malaysia Green Technology and Climate Change Corporation. Panjang tu. Terima kasih Cik Samsul Bahar, terima kasih kerana sudi bersama kami. Apa khabar? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih sekali lagi kena menjemput MGTC. Pastinya ini yang kita tunggu-tunggu kerana kita nak tahu juga respon MGTC tentang bajet 2023, tetapi sebelum itu mungkin bagi sikit latar lah Cik Samsul Bahar berkaitan dengan fungsi MGTC dan juga bagaimana kita mengadaptasi dengan kelestarian alam sekitar dan juga dengan perubahan iklim yang begitu mendadak pada ketika ini. Okey, terima kasih sekali lagi. Kalau dilihatkan struktur MGTC ni, pengujudan dia bermula dengan beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh kerajaan. Satu, dasar teknologi hijau negara, dasar perubahan iklim. Dan pada tahun 2017, sebuah dokumen iaitu Green Technology Master Plan telah dikeluarkan. Dan ini memberi hala tuju struktur MGTC bagaimana kami memperkenalkan dan menggalakkan penggunaan aplikasi dan teknologi hijau kepada industri, kepada kerajaan, kepada masyarakat. Dan juga fungsi kami ialah memastikan pertumbuhan hijau dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Itu sebagai permulaan. Okey, Cik Samsul, ramai mungkin agak keliru dari fungsi-fungsi yang mungkin menjadi tujuan kepada agensi-agensi kerajaan ini. Bagi MGTC ini, kerana kita tahu takrifan ekonomi hijau ni luas. Takrifan berkaitan dengan perkembangan sektor ini sudah menjadi satu benda yang menjadi tumpuan bagi pihak industri, kelompok-kelompok komersial dan juga JLC kerajaan. Jadi kalau kita nak fokuskan tentang apakah itu ekonomi hijau dan juga bagaimana statusnya sekarang di negara kita. Okey. Ekonomi ialah pembangunan satu negara lah, kemakmuran negara. Kita lihat dari segi walaupun kita ada pembangunan, tapi kita harus menilai isu-isu pelepasan gas rumah kaca tak berluar-luasa. Okey. Jadi fungsi kami adalah memastikan bahawa setiap pengamalan industri dan juga pihak kerajaan tempatan, kerajaan negara, pemegang taruh menggunakan aplikasi yang low carbon, kurang menggunakan bahan-bahan yang menyebabkan pelepasan gas rumah kaca. Jadi kalau dilihatkan KDNK negara, saya rasa lebih senang kalau saya rumuskan secara demikianlah. KDNK ialah keluaran dalam negara kasar ataupun GDP. Okay. Dalam GDP ada beberapa elemen yang menentukan GDP satu negara. Satu ialah consumer punya consumption, okay. Barang-barang dibeli oleh masyarakat, oleh rakyat. Indeks harga pengguna lah kalau kita nak rujuk dari sudut tanda aras itu kan. Betul. Nombor dua ialah investment, pelaburan. Okay. Sama ada dalam negeri ataupun luar negara. Nombor tiga ialah pembelian daripada kerajaan, okay, government spending. Okay.
Dan nombor 3 yang penting itu ialah jumlah ekspor tolak jumlah import. Okey, jadi saya rumuskan balik pada green technology punya ekonomi ekonomi hijau. Pembelian daripada masyarakat harus barang-barang hijau. Umpamanya peti ais yang menggunakan kurang tenaga, okey, air condition, okey. Semudah-mudah kertas-kertas yang kita semula. Okey. Kemudian investment pula, pelaburan harus pelaburan yang memastikan bahawa katalah contoh ada buat pembinaan solar farm untuk menjana renewable energy, okey. Tenaga boleh baru. Pembukaan kilang kenderaan, mungkin Tesla contoh EV kan. EV, okey, yang buka ke Malaysia. Jadi pelaburan tu pelaburan hijau. Kemudian tambah juga dengan pembelian daripada kerajaan. Kami ada keluar satu program nama GGP, Government Green Procurement, di mana sasaran pada tahun sekarang hingga tahun 2025, kerajaan perlu membeli 20% daripada barangan dan perkhidmatan hijau. Procurement kerajaan. Daripada senarai yang kami berikan. Ada 40 kategori lah. Dan pada tahun 2030, 100% daripada senarai yang kami beri perlu 100% akan dibeli oleh kerajaan. Jadi ini menunjukkan bahawa kerajaan memang begitu committed dan begitu proaktif lah untuk melaksanakan. Satu lagi lah ekspor dan import. Kita perlu memastikan bahawa barangan kita, barangan hijau perlu diperbanyakkan. Jadi agar kita boleh produce lebih, kita boleh ekspor lebih dan kita tak perlu bergantung kepada barangan-barangan import. Jadi inilah yang kami cuba memperbudayakan industri, membudayakan masyarakat agar mereka ke arah itu. Pengeluaran, pembuatan, pembelian barangan-barangan hijau. Ya. Dari aspek itu mungkin TS Samsul Bahar nak kongsikan berada di MGTC, tetapi bagaimana kerjasama itu dapat dijalinkan dengan agensi-agensi untuk mempromosikan contohnya pelaburan ke negara kita. Kita ada MIDA, kita ada Matrade untuk ekspor barang-barang keluaran kita yang hijau tu ke luar negara. Begitu juga di peringkat kerajaan negeri dan sebagainya. Kerana ini agensi federal, agensi persekutuan. Jadi di mana orang kata pun kolaborasi dan juga signifikannya dengan agensi-agensi ini supaya ia tidak bertindih dan tidak berbentuk silo misalnya. Jadi adakah MGTC ni ada gigi tak nak tentukan, oh saya nak Tesla, kami mahu pelaburan dalam membuat bateri yang hijau misalnya. Pengalaman Cik TS Samsul Bahar. Okay, kami setiap program yang kami laksanakan, kami pastikan bahawa kita ada melibatkan agensi lain. Okay. Contoh yang tadilah. Kita ada program nama, kalau ini telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada bajet baru ni, iaitu Gita Gite. Gita Gite yang dilaksanakan pada tahun ni, apa yang kita ialah Green Investment Tax Allowance. Okey, pada dua, satu pada projek, satu pada aset. Pada projek, syarikat yang ingin melabur, okey, dia datang pada kami, dia tunjuk barangan ni dia nak buat di Malaysia. Dia buat di Malaysia. Dia telah memasang barangan di Malaysia dan dia bawa masuk, dia boleh dapatkan allowance, okey. Dan melalui kami akan bawa berikan dia satu sijil. Letter of validation, dia pergi ke lembaga hasil untuk dapat dia allowance. Okay. Satu lagi ialah yang tentang projek. Projek syarikat tersebut pergi ke MIDA. Lepas ke MIDA, MIDA akan berikan pada kami untuk kami buat assessment. Bahawa macam validation lah. Validation. Okay. Betul ke company buat hijau ni kan? Betul. Okay. Itu on Gita. Gite pula, Green Energy Income. Tax exemption. Jadi setiap hasil keuntungan daripada syarikat, dia boleh dapat exempted daripada cukai. Tadi dapat allowance. Tadi dapat allowance. Ini dapat exempted. Dan dia pergi ke MIDA, kemudian MIDA bawa kepada kami. Kami akan verify sekali lagi dan bawa ke LHDN untuk dapat exemption. Jadi memang kami berkolaborasi. Ini sedang berlangsung lah. Cakap lagi pasal kolaborasi, satu lagi program. Sebenarnya banyak program. Salah satu program ialah
kami bekerjasama dengan Kementerian Human Resource untuk mewujudkan lebih ramai lagi pekerjaan hijau. Ya. Supaya skill worker, expatriate misalnya. Yes. Tapi fokus kami pada hijau. Yang hijau. Jadi kami berkolaborasi dengan hampir kebanyakanlah agensi dan jabatan. Dan secara keseluruhan mereka faham apa yang dimaukan oleh MGTC? Mereka faham, sebab itulah kami adakan satu program setiap hari Rabu di MGTC, ada pitching session. Jadi pihak industri contoh, dia ada satu teknologi yang memastikan bahawa untuk nak tukar pipe air, contoh selalunya kena berhentikan trafik, kena korek, tapi ini cara tak perlu. Hanya masukkan satu tube dan tube tu akan tutup segala kebocoran pada pipe. Jadi kami jemput SPAN, jemput JPS, jemput agensi-agensi lain yang terlibat. Jadi yang tu kami punya ni. Jadi kami memperkenalkan teknologi hijau kepada agensi, kepada industri, kepada masyarakat. Ya. Dalam aspek itu, bagaimana kita nak membangunkan ekosistem hijau ini pengalaman MGTC? Kerana bagi negara-negara yang sudah matang dalam menghadapi climate change, kerana mereka tidak boleh berkompromi dah. Kalau mereka tidak bergerak sekarang dalam hal ekonomi hijau, mereka akan terkesan banyak dengan perubahan iklim, dengan bencana alam, dengan kos baik pulih yang lebih tinggi. Tetapi mungkin negara kita ini tempias-tempias lah. Tapi itu pun dah kita lihatlah dengan banjir kerap sekarang, hujan semakin tinggi intensitinya, kawasan-kawasan pesisir pantai kita sudah pun mula terhakis akibat ketinggian ombak dan juga ada siklon tropika panas dan sebagainya. Bagaimana ekosistem ini dibina, T.S. Samsubar? Okey, dua unjuran yang telah adakan oleh kerajaan. Pertama ialah menjelang tahun 2030, 45% daripada pelepasan gas rumah kaca perlu dikurangkan. Okey. Jadi komitmen kita short term ni pada 2030. Dan demi moonshot, demi long term dia, pada tahun 2050 kita akan menjadi sebuah negara sifar bersih pelepasan gas rumah kaca. Jadi the narrative tu kita dah set. Konsisten. Okay? Jadi apa yang perlu kita insentifkan pemain industri untuk berkolaborasi, bekerjasama untuk memastikan bahawa kita capai matlamat 2030, 2050. Okay? Jadi kami keluarkan pelbagai program seperti latihan, kami buat energy audit pada bangunan, bagaimana bangunan boleh mengurangkan penggunaan tenaga. Okay? Kami ada program rumah ibadat hijau di mana penggunaan air dapat dikurangkan. Okay? Ini semua ni memainkan peranan yang penting. Kemudian salah satu lagi insentif yang diberikan, yang diumumkan oleh Yang Berhormat baru ini juga, iaitu GTFS. Green Technology Financial Scheme. Di mana satu syarikat boleh memohon pinjaman, bukan dari kami, tapi daripada bank, tapi melalui kami. Di mana kami akan lihat proses pengeluaran produk tersebut. Okay? Dan setelah kami membeli kelulusan, kami akan bagi satu sijil di mana GTFS punya certification, okay, Green Technology Financial Scheme, bawa ke bank, nilai dia sehingga 100 juta. Dan bila bawa ke bank, bank akan setuju. Kenapa? Sebab kerajaan menjamin 60% daripada jumlah pinjaman. Okay? Mana exposure pada bank hanya 40%. Dan kerajaan mengambil 2% pada faedah tu. Katalah contoh faedah diberikan oleh pihak bank ialah 4%, kami ambil 2%. Tinggal 2% sajalah. Tinggal 2%. Tanggungan kepada peminjam tu hanya 2%. Jadi kita ni menggalak, tapi kena ingat baliklah sebab sebenarnya apa yang dilaksanakan oleh kerajaan sebagai pemangkin, sebagai catalyst. Kita bagi insentif, tak semestinya insentif ni akan berterusan. Di mana itulah ini sebagai satu pendahuluan lah untuk memacu ekonomi hijau. Okay? Jadi industri juga perlu fikir bahawa setiap perkara yang perlu dilaksanakan perlu ada daripada pihak industri.
Tapi Cik Samsul, kadang-kadang kita tengok syarikat-syarikat MNC mungkin tak ada masalah. Mereka sudah pun apply dalam prosedur portfolio procurement ataupun projection business mereka. Mereka tahu hal SDG, ESG dan sebagainya. Tetapi dari aspek kelompok-kelompok industri kecil dan sederhana, SME, kerana inilah yang pembangkit ekonomi kita dan mereka lah yang masih bertahan dengan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional dan sebagainya. Apa galakan yang MJTC boleh bagikan kepada SME kita lah? Mungkin mereka tidak terdedah, mereka tak tahu pun GTFS tu apa. Mereka pergi ke bank nak pinjam loan saja. Kerana mereka skill kita ada bekerja 10 orang, buat operation, buat sirap bandung ke ataupun betulkan kenderaan dan sebagainya. Bagaimana insentif MJTC ini boleh melata sampai kelompok yang paling penting menjadi nada ekonomi kita, iaitu SME? Okey. PMKS kita. PMKS. Ya, PMKS. PMKS ni menyeluruh sebab PMKS ni meliputi lebih 90% Betul. daripada jumlah syarikat yang wujud dekat Malaysia. Skim-skim yang saya beritahu tadi semua melibatkan mereka. Oh, termasuk juga Ya, sebab mereka boleh meminjam kata 5 juta. Betul. Ya, sehingga 1 juta. Jadi sebab kami adakan skim ni menyeluruh. Dan tahun lepas kami menjemput SME Association, iaitu persatuan SME, untuk mengadakan satu conference dekat iGEM. iGEM ialah iGEM itulah ialah exhibition dan conference International Green Technology and Eco Product Exhibition. Kami akan adakan saban tahun pada bulan Oktober untuk terlibat bersama. Jadi dia jemput ramai SME untuk datang untuk dengar. Mereka aware? Mereka fully aware. Okay. Sebab kami punya target ialah kami perlu perbanyakkan lagi produk-produk hijau. Betul. Ada satu skim dinamakan My Hijau dalam MJTC. My Hijau ni penting sebab My Hijau ni kami dah ada 12,000 produk dan services dalam My Hijau. My Hijau ni akan tersenarai dekat MOF. Ya. Jadi sekiranya kerajaan ingin membeli barang-barang hijau, dia akan lihat pada senarai My Hijau. Jadi kita galakkan industri untuk perbanyakkan lagi produk My Hijau agar kerajaan nampak kertas, kenderaan, perabot, cat, building materials yang prosesnya hijau. Jadi ini lebihlah. Jadi kami nampak bahawa SM ini memainkan peranan begitu penting untuk memastikan target-target sasaran kerajaan tu dicapai. Ya. Kita tahu apabila kerajaan melancarkan Malaysia Madani, dalam antara rukun utama Madani itu adalah kelestarian. Saya rasa ini sinonimlah apa fungsi khusus, fungsi asas MJTC ini. Jadi boleh Tuan Samsul Bahar menceritakan bagaimana untuk merealisasikan agenda hijau ini dalam konteks kita tidak ataupun melupakan kelompok yang terbawah. Kita tidak boleh melupakan bagi mereka yang terkesan akibat daripada peningkatan suhu bumi, misalnya bagi nelayan mereka susah nak tangkap ikan dan sebagainya. Begitu juga kelestarian dalam konsep Madani itu kita ada ihsan. Kita lebih orang kata pun manusiawi lah. Apabila kita cerita tu kita tidak hanya memikirkan syarikat kita saja, tetapi kita memikirkan kelompok-kelompok minoriti marginal seperti orang asal. Kalau mereka ni pemain kelapa sawit yang besar kan, tapi nak dapatkan skim NGTC, mereka lupakan orang asal yang dalam ladang kelapa sawit mereka. Contoh begitu. Okey, penderahan membudayakan gaya hidup hijau ini penting. Ya. Okey, agar masyarakat faham kenapa kerajaan begitu mengambil berat tentang perubahan iklim. Ya. Kami ada satu program di mana Rumah Ibadat Hijau. Okey, di mana kita melestarikan masjid, melestarikan kuil, melestarikan gereja, antara lainlah. Kenapa? Sebab bila kami buat program-program, kita tak mau hanya program kita terhad kepada negeri, kepada PBT, kepada industri, tapi juga menyeluruh kepada komuniti. Ya. Jadi program ni kita adakan di mana kita pasang solar panel dekat masjid, contoh, menggunakan sistem rainwater harvesting. Okay? Guna balik air hujan. Guna balik air hujan. Ya. Okay? Buat recycling program dekat masjid, dekat gereja. Betul. Kita asingkan waste dan sebagainya. betul. Ya. E-waste, shadow waste.
dan juga penukaran LED, Mentol. lampu LED. Ya, ya. Pilih-pilih cekap air. Kenapa kita lakukan kat masjid, kat gereja? Sebab komuniti dia faham, dia nampak. Ya, berkumpul di situ. Bila penyematan berlaku dekat mana-mana tempat ibadat, duit tu boleh disalurkan untuk lebih lagi program-program lain. Ya. Untuk berdakwah kan. Untuk asnaf dan Untuk sebagainya. asnaf. Jadi dia nampak bahawa ni ada peningkatan, Penjimatan, pengurangan, ya. penjimatan. Jadi dia pun guna balik aplikasi tu kat rumah dia. Kat kawasan dia, kat kediaman dia. Dia bawa ke rumah pula. Jadi yang inilah untuk membudayakan masyarakat. Kita gunakan pelbagai cara dan hala tuju kita. Ya. Pelbagai cara untuk memastikan bahawa rakyat faham bahawa bersama kita perlu menghidupkan budaya hijau. Ya. Kalau negara-negara luar tu, mereka terasa apabila kos hidup mereka tinggi. Kita pun dah terasa sekarang dengan terutamanya kos makanan lah. Tetapi mereka terasa akibat tidak ada subsidi dalam hal tenaga misalnya, petrol, diesel dan sebagainya, bahan api. Lagi pula negara mereka 4 musim. Kalau mereka tidak ada aircon kat rumah, macam mana nak panaskan ataupun heater kat rumah apabila musim salji atau winter yang teruk dan sebagainya. Sebab itu mereka mahukan polisi-polisi sebegini sampai ke tangga rumah mereka. Kalau tidak mereka akan susah. Tetapi bagi negara kita kadang-kadang kita take for granted. Kita ada hujan sepanjang tahun, kalau ada pun banjir mungkin kawasan tertentu, panas sepanjang tahun. Jadi bagaimana kita boleh membudayakan selain daripada hal-hal berbentuk komuniti tadi, supaya kita saya pun nak pasang solar, tetapi apa insentif yang aku dapat? Mungkin kepada pembekal tenaga elektrik, mungkin individu punya akaun ni tak ada berapa banyak impaknya, jadi promosinya kurang berbanding kilang-kilang yang menggunakan ribuan, puluhan ribu ringgit Malaysia saban bulan mereka membayar bil elektrik. Pandangan Cik Samsul untuk menjadikan dia menjadi sampai level bualan biasalah, bukan suatu untuk orang berniaga, untuk korporat ataupun SME saja. Okey, tadi tentang skim GTFS, GT. Itu menjurus kepada penyematan pada syarikat. Betul. Jadi kalau syarikat dia dapat mengurangkan kos pengeluaran, sepastinya barangan yang dijual pun harga yang lebih murah. Sepatutnya. Kan? Yang tu yang kami nak tekankan. Masyarakat pula bila lihat bahawa gaya hidup hijau ni bukan lagi menjadi satu trend, tapi menjadi satu keperluan. Dia dapat lihat banjir yang berlaku sekarang. Walaupun negara Malaysia impact tentang perubahan iklim ni hanya 0.7%. Tapi kita perlu menjadi satu negara yang menunjuk resilient to climate lah. Kita menjadi satu negara yang menjadi tauladan dan contoh kepada negara lain dekat regional kita ni. Jadi dari situ masyarakat dilihat jika dia mengelak daripada pembelian barang-barang yang lebih menggunakan tenaga elektrik, dia nampak impact dia mungkin akan kurang daripada apa berlaku dekat climate sekarang lah. Satu contoh saya nak berikan dekat hospital. Kami mengadakan pelbagai program dekat hospital di mana kami latih pegawai hospital untuk memastikan penggunaan elektrik dikurangkan. Okey. Dan setengah hospital ni dapat menjimat lebih kurang 1 juta ringgit. Bayangkan. Jadi 1 juta ringgit tu dia boleh pastikan bahawa dia punya servis kepada masyarakat akan lebih baik kan. Peralatan dia akan dia lebih banyakkan lagi. Ni secara tak langsung memberi impak kebaikan pada masyarakat lah, pada rakyat. Okey, akhir sekali Cik T.S. Samsul untuk menjadikan MGTC ini satu badan yang benar-benar berwibawa. Apa visi untuk kehadapan dalam hal kita mengemudi ekonomi hijau ni? Okey, kami telah tukar visi kami. Tahun lepas leading partner. Sebab kita dapati bahawa jika kita dapat rakan kongsi, rakan kongsi ni bukan sahaja rakan kongsi dengan agensi kerajaan, tapi juga industri, masyarakat, aktivis, NGO. Jadi, NGO, kami menjadi partner, menjadi rakan kongsi. Rakan kongsi matlamat satu, untuk memastikan bahawa 2050 menjadi negara sifar bersih gas rumah kaca. Yang tu kita memang matlamat lah, kita target. Selepas ni saya nak buat lawatan ke MGTC untuk melihat dengan rakan-rakan kita apa yang boleh kita bantu dari sudut media dan juga pendekatan-pendekatan yang lebih
holistik, bukan berbentuk silo, kerana saya rasa sudah sampai masanya lah masyarakat lebih cakna dalam hal mengurangkan pelepasan karbon ataupun gas rumah hijau itu. Dalam masa yang sama kita menjadikan suatu budaya, kerana sooner or later hal berkaitan dengan climate change akan sudah sampai ke tangga rumah kita ataupun ke dalam rumah kita kalau kita tidak berubah cara hidup. Terima kasih teknologis Samsul Bahar Muhammad Noor, Group CEO MGTC ataupun Malaysia Green Technology and Climate Change Corporation. Itu sahaja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa.